nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada hadrat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat serta mereka yang telah memperjuangkan agama Islam dari masa ke masa sehingga hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus samad. Alhamdulillah. Pada Rasul madrasah Darul Ulum Kuching, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena didatangi oleh jemaah-jemaah daripada Semenanjung dan Pakistan sudah datang secara tahunan untuk melancarkan majelis khatam Izazah Sejarah Raja dari Sarawak. Kita mengucapkan juga terima kasih kepada jemaah hadir, khususnya Ustaz Ahmad dan jemaah yang datang ke majelis ini pada setiap tahun. Alhamdulillah, Madrasah Darul Ulum telah berada di bumi Kenalan selama 13 tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sedaya upaya mempertahankan agama ini dengan mewujudkan kitabullah, kalamullah di dada orang-orang Sarawak. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mujahadah tuan-tuan semua, benda ini berada di Sarawak 13 tahun. Oleh itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita telah usaha untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu saya bagi pihak ahli surat kuasa Darul Ulum mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kuasa yang mengadakan di sini, dan juga tanya kepada pelajar-pelajar yang telah syahadah pada malam ini, khususnya kepada ibu bapa, ibu-ibu dan mamaknya sekali, kerana niat tuan-tuan dan puan untuk menghantar anak tahfiz telah berjaya pada tahun ini selama 6 orang. Dan kita pun telah melahirkan tahfiz ini selama 12 tahun lebih daripada 200 orang. Alhamdulillah, keberkatan doa-doa dan perjuangan tuan-tuan semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah kuasa yang telah mengadakan di sini. Kita doakan supaya Allah Taala terima amalan kita dan dipanjangkan amalan ini supaya Allah Taala terima bumi Kenalan ini adalah orang menghafal Quran, hafiz Quran, faham Al-Quran. Dan insya-Allah pelajar-pelajar yang telah hafiz ini, yang telah syahadah, azam lanjutkan pelajaran ketika syahadah ke peringkat alim, ke peringkat menghafal, memahami Al-Quran, dan untuk memperjuangkan pedoman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Inilah amalan-amalan tugas yang mulia di dunia Allah SWT. Jadi kita sebagai ahli kuasa hanya melaksanakan tanggungjawab. Dan terima kasih semua supaya Allah SWT terima amalan kita dan berkati amalan kita. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi Madrasah Darul Ulum Islam Kuching, Tuan Haji Ismail, atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Inilah, sebelum saya menyambung majlis, saya ingin menyampaikan beberapa info tentang maklumat berkenaan madrasah itu. Nama madrasah itu berjalan. Alhamdulillah, madrasah itu si salah saya buka pula pada tahun 2010. Masih silap saya lah, saya lupa juga dah lama sih. 2010. Kemudian
Dah berjalan sampai gini tu lebih kurang 14 tahun musim 14 tahun lebih kurang 14 tahun dah. Alhamdulillah, merasa tu asal mula-mulanya daripada kampung Berwenang dulu. Bermulanya daripada sebuah rumah yang tanpa sebelah-sebi uzur lah. Memang dulu mula-mula ingat duduk dalam kelas, dia jual kelas, dia jual tempat tidur, dia jual tempat makan. Kemudian selama kaya, Allah Ta'ala beri rezeki pindah rumah baru di Jalan Mahibah. 2 tahun selepas saya. Kemudian yang tu yang milah, Allah Ta'ala kurniakan lagi rezeki pindah ke bangunan tu. Alhamdulillah. Lagi banyak keselesaan yang Allah Ta'ala beri pada pelajar-pelajar tu semua. Masa mula-mula dulu ingat penuh mujahadah belajar dulu. Bila time hujan habis aduh apa siling bocor, time tidur terkejut dengan air dah sama dah ada di sebelah dah. Tidur dalam air memang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat pada pelajar-pelajar kita, Allah Ta'ala beri kemudahan. Alhamdulillah, mungkin ada sebagian ayahnya tanya, Ustaz, tu pelajar-pelajar di situ merasa dasar daripada tahun 2010 sampai 2024 tu. Tahu berapa orang dah yang habis? Berapa orang yang dah syahadah? Bayar kami yang masih siram pagi. Berapa jumlah pelajar? Jadi itu saya akan sampaikanlah. Itu yang daripada yang saya dapatlah. Belum singgung benar lagi. Itu yang dapat dalam pengetahuan saya lah. Alhamdulillah, daripada tahun 2010 hingga 2024 tu jumlah pelajar yang khatam aja berjumlah lebih kurang 12 orang. Itu yang khatam aja. Kemudian yang khatam dan syahadah berjumlah lebih kurang 28 orang. Dan malam tu akan ada 6 orang lagi yang syahadah. Dan kesemua total pelajar yang telah khatam dan juga khatam syahadah berjumlah 46 orang. Alhamdulillah. Jadi satu jumlah yang memperasakanlah. Dan daripada 40 orang semua tu yang telah mengajar berjumlah lebih kurang 13 orang. Alhamdulillah, selama madrasah untuk berjalan telah banyak ustaz-ustaz yang memberi sumbangan tanpa tenaga setidaknya untuk mengajar pelajar-pelajar di situ. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar tertib penipati yang pernah mengajar di masa itu, terutamanya kepada Ustaz Hamzah, Ustaz Najmuddin, Ustaz Firdaus, Ustaz Mafdi, Ustaz Somad, Ustaz Hilal Ashraf, Ustaz Syarif, Ustaz Mazlul, Ustaz Frandi, Ustaz Zulkifli, Ustaz Syahid dan Ustaz Sulehin. Dan tidak juga lupa sebesar-besar ucapan terima kasih kepada Ustaz Buza yang masih lagi bersama dengan Marasa tu start daripada tahun 2010 sampai kini tu. Alhamdulillah. Jadi dia adalah yang ingin saya sampaikan kepada satu. Kita akan sambung majlis kita dengan menyebut murabbi kita Sahibul Fadilah Syekh Qori Mufti Jamilur Rahman Sahib Hafizullah untuk menyampaikan pesanan mutiara kata daripada beliau, insyaAllah. Kita persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil din. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna
وقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे खास ये है कि कोई बात का शब्द हो उससे पहले आप बुलंद आवाज से कोई शुरू कर सकते हैं। Jadi kita perlu kita melanjutkan dan menjelaskan diri kita. Mereka sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selawat dan menyanyikan suara kita. Allahumma salli ala sayyidina wa और इस मदरसे को हर लिहाज से इसकी मालियात को, तामीरात को और इसकी खुराक, तलबा की ज़रूरियात को देखने वाले मौजूद अरकान जामिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल और रहमत से हम सब की इस हालत बंदी और खुशी की बात है कि अल्लाह वालों की मौजूदगी में, अहले कुरान की मौजूदगी में हमें अपने कुरान पाक की एक बहुत बाबरकत मजलिस में शामिल होने का मौका मुयस्सर आ रहा है। Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para barisan asatidz, para pelajar yang dikasihi sekalian, dan juga para tamu yang dimuliakan. Dan lupa juga kepada mereka-mereka yang selama ini telah menjadi saksi yang sangat madrasah dalam menguruskan madrasah, memastikan perjalanan pembiayaan dan pengurusan makan minum, api air, perasarana perbelanjaan madrasah di dalam negara. Saya dengan daripada tubuh ini saya mengucapkan selamat datang kepada semua, dan kita semua hari ini bertuah benar kerana terpilih untuk berada di dalam majlis yang sangat mulia, majlis yang mana dihadiri oleh Ahlullah, wali-wali Allah, majlis yang mana dihadiri oleh ahli Al-Quran, iaitu para hafiz Al-Quran. Majlis ini juga majlis yang dikaitkan dinisbahkan kepada majlis khatam Al-Quran, meraihkan pelajar-pelajar yang telah mengkhatamkan hafazan Al-Quran. Jadi ini adalah satu peluang untuk Allah Subhanahu wa taala yang sangat bernilai dan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat ini. इस मजलिस की निस्बत कुरान करीम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान पाक मुकम्मल होता है, कुरान पाक होता है, अल्लाह ताला 60,000 फरिश्तों को और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्तों को हुक्म फरमाते जाओ, ये बहुत अजीम शान करके काम करके दुआ मांगने लगे हैं
इनकी दुआ में जाके आमीन कहते हैं। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मामूल मुबारक ये था कि जब भी कुरान पाक मुकम्मल होता, जब भी मुकम्मल होता तो खानदान के लोगों को जमा करते और दुआ करते। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खत्म लहू कुरान फलहू दावतुन मुस्तजाबा। जब कुरान पाक मुकम्मल होता है उस मौके पर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। मुस्तजाबुद दावात होने का ये सुनहरा मौका है। अल्लाह ताला ये मौका हमारे लिए बहुत मुबारक, नाफे और मुफीद बनाए। Katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila berlangsung majlis khatam Al-Quran, maka Allah SWT akan mengkhususkan 60,000 para malaikat. Ada riwayat mengatakan 70,000 malaikat mendatangi majlis khatam Al-Quran. Allah SWT berikan, pergilah kamu wahai malaikat-malaikatku ke majlis khatam Al-Quran, dan mereka yang mana selama ini telah bertumus-tumus untuk mempelajari Al-Quran, dan para ustaz telah bertumus-tumus untuk mengajarkan Al-Quran, hari ini mereka telah selesai daripada urusan mereka dan berlangsungnya majlis khatam Al-Quran. Maka hadirlah mereka semua di dalam majlis tersebut, dan apa saja doa yang mereka doakan, aminkanlah mereka semua wahai Allah. Dan adalah kata-kata yang kita bersabda, siapa yang mengatakan Al-Quran kemudian berdoa selepas khatam Al-Quran tadi, maka segala doa, permohonan dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh itu menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka mengkhatamkan bacaan Al-Quran mereka, maka mereka akan turunkan dari keluarga mereka dan akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa selepas mengkhatamkan Al-Quran adalah mustajab. Mudah-mudahan majlis ini Allah SWT jadikan majlis yang menjadi sebab manfaat dan kita semua, dan doa yang dimohon di dalam majlis ini mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlis ini menjadi asbab keberkatan bagi kita semua. Amin. हमारी जो रेसिपी है कि कुछ लम्हात हमें अल्लाह वालों के पास, अल्लाह के खास घर के लोगों के साथ बैठने का, उनकी ज़ियारत का, उनकी मुलाकात के साथ हासिल हो रहा है। इनको मैंने अल्लाह के घर वाले इसलिए कहा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अहादीस का खजाना भरा पड़ा है वफ़ास और अहले कुरान के फज़ाइल से। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के जो खास लोग हैं, अल्लाह के घर वाले हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के घर वाले कौन है? अल्लाह के घर वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले, कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के खास घर के लोग हैं, खास लोग हैं। गोया कि जिनको कलामुल्लाह से निस्बत हो जाती है, हर वक्त अपने आप को कुरान पाक में लगा के रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपना कुर्ब अता फरमाया, अपना कुर्ब अता फरमाया। जिस तरह एक खानदान के लोग एक घर में होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब को इजाफत देने के लिए फरमाया कि जो कुरान वाले होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। तो इसलिए कुरान पाक के हामिलीन, कुरान पाक के सबसे पढ़ने वाले, ये अल्लाह के खास करीबी लोग हैं। तो हमारे लिए सादत की बात है कि ज़्यादा मुलाकात हो रही है, और खुश नसीब है वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुश नसीब है वो जो इनके वालिदैन हैं, खुश नसीब है वो लोग, मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो लोग जो इनकी तालीम का, इनके लिए तामीरात का, इनके लिए खुराक का और इनको दीगर जिंदगी की जितनी ज़रूरियात है उसका ख्याल रखते हैं, फिक्र रखते हैं। मदरसे की तालीम, तरबियत, तामीर, हर वक्त उसकी फिक्र में रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सबको अहले कुरान में सलाम फरमाएगा।
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hari ini adalah manusia berkuah. Berkuah kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan duduk bersama-sama dengan orang-orang Allah. Duduk bersama-sama dengan orang rumah Allah, ahli rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah para hafiz Al-Quran. Dan kita semua sedang menziarahi mereka, menatap wajah-wajah mereka, sedang memandang mereka dan melihat mereka, sedang melihat wajah-wajah mereka yang mulia, yang berseri-seri, yang bercahaya. Kenapa saya katakan para hafiz ini adalah ahli rumah Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika telah datang kepada para sahabat dan berkata, sesungguhnya Allah Taala daripada kalangan hamba Allah Taala mempunyai, kita katakan Allah Taala ada hamba Allah yang merupakan orang-orang Allah yang teristimewa dan ahli rumah Allah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan, siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang Allah Taala yang istimewa dan ahli rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mereka itu adalah para hafiz Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka adalah ahli rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah hamba-hamba Allah Taala yang istimewa. Jadi persamaan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ahli Al-Quran dengan diberi gelaran mereka adalah ahli rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan hubungan mereka yang sangat akrab dan hubungan mereka yang sangat rapat dan intim dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan Allah Taala yang lain. Jadi sangat-sangat berbahagia para ustaz yang telah mengajar para pelajar, dan sangat-sangat berbahagia para waris ibu dan ayah pelajar ini yang mana menjadi sebab kelahiran mereka dan jatuh hantar mereka ke sini untuk belajar dalam Allah, dan juga layak untuk mendapat ucapan berbahagia manusia-manusia, insan-insan, jiwa-jiwa yang nama menjadi asbab segala keperluan para pelajar yang dari makan, minum, api, air, tempat tinggal dan kemudahan yang lain. Insan-insan ini menyediakan kemudahan mereka, menyediakan makan minum bagi mereka, menguruskan kemudahan bagi mereka. Semua ini akan diberkati oleh Allah SWT dan akan diberi kebahagiaan oleh Allah SWT. Jadi kita semua adalah manusia yang berbahagia pada hari ini, bertuah pada ini kerana dipilih untuk menghadiri majlis yang dihadiri oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि अल्लाह ताला को हाफिज़ कुरान से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत, बड़ी उसमें शफ़क़त, बड़ा प्यार है। प्यार का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हाफिज़ कुरान को जो कब्र में रखा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हाफिज़ कुरान को कब्र में रखने की बरकत से उसके इर्द-गिर्द की 7 ऐसी कब्रें जिनको शामिल अमाल की वजह से अज़ाब कब्र हो रहा होगा, हाफिज़ कुरान को दफन की बरकत से अल्लाह ताला उनसे अज़ाब कब्र हटा लेंगे। हाफिज़ कुरान अल्लाह की इतनी रहमतों में होते हैं, इतनी रहमतें उतर रही होती है कि उसको दफन करने की बरकत से उसके पड़ोस वालों से अल्लाह ताला अज़ाब कब्र हटा लेंगे। ini adalah manusia atau insan kesayangan Allah SWT, insan yang dikasihi oleh Allah SWT.
bukan saja Taslim, bahkan paling tertinggi oleh Allah SWT, paling disayangi oleh Allah SWT. Bagaimana kita dapat sedikit gambaran betapa kasihnya Allah kepada para hafiz Al-Quran, pada para penghafal Al-Quran, pada putri dan putra. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seorang hafiz Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran meninggal dunia dan dia dibuktikan di dalam kubur, maka kerana dia dibuktikan di tanah perkuburan tadi, maka 7 kubur yang berjalan dengannya, 7 kubur di sekelilingnya, 7 sebelah kanan, 7 sebelah kiri, 7 sebelah depan, dan 7 di sebelah belakang akan diselamatkan daripada azab kubur. Mereka sedang diazab, mereka sedang dibakar, mereka sedang disiksa kerana amalan-amalan mereka yang buruk. Apabila seorang hafiz Al-Quran dibunyikan saja di tanah kuburan itu, maka kubur-kubur yang berjalan dengan kubur hafiz Al-Quran akan diselamatkan daripada azab kubur. Ini tanda betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan kasih kepada seorang hafiz Al-Quran. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के मकाम को शाद बनाते हुए बयान फरमाया कि इस कायनात के सबसे ऊंचे जो लोग वो अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें सबसे ऊंचे, सबसे अफजल, सबसे अकरम, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। रिसालत का, नबूवत का, किताब का, सहीहों का, वही का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। आप खातमुन नबीयीन। लेकिन फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक को हिम्मत अता फरमा दे, उसके कुरान पाक सीने में महफूज हो जाए, उसका सीना नबूवत के सीने में मुशाबिह हो जाए। नबूवत के सीने में, नबूवत का मतलब इस कायनात में सबसे ऊंचा है। तो अल्लाह का कलाम जिसके सीने में आ जाए, तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अंदर कुरान पाक महफूज हुआ, तो इस हाफिज़ कुरान के सीने में, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसके सीने में कुरान पाक महफूज हो गया, उसका सीना नबूवत के सीने के मुशाबिह हो गया। फर्क ये है कि हाफिज़ कुरान का सीना नबूवत के मुशाबिह हुआ, लेकिन उसमें वही नहीं आई, इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। कितना ऊंचा मकाम है, इस कायनात का सबसे बड़ा मकाम नबूवत का, और हाफिज़ कुरान का सीना नबूवत के सीने के मुशाबिह है। Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan dan kelebihan Al-Quran baginda bersabda. Sebelum itu dalam kita semua ketahui bahawa kedudukan yang paling tinggi tak disebutkan adalah para anbiya, para rasul alaihi wasallam. Dan dalam peranan dan para rasul ini yang paling tinggi sekali tak disebutkan adalah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nubuwah adalah kedudukan yang paling tinggi sekali. Ya, nubuwah adalah kedudukan yang paling tinggi sekali. Selepas daripada kenabian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Al-Quran dan hafalnya dan menyampaikan di dalamnya, maka dadanya telah menyatakan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadanya telah menyamai dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya telah menyamai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana 37 Al-Quran tersimpan di dalam dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekarang 37 yang sama juga tersimpan di dalam dada seorang hafiz Al-Quran. Tak kira dia seorang lelaki atau seorang perempuan. Jadi dada yang sudah menyamai serupa dengan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya ada sedikit perbezaan.
yaitu Nabi Muhammad SAW, tersimpannya Al-Quran di dalam dadanya melalui perkataan wahyu daripada Allah. Wahyu diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersimpan di dalam dada Nabi Muhammad SAW melalui perkataan wahyu, dan baginda adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Baginda adalah penutup kepada semua nabi-nabi dahulu. Dengan datangnya Nabi kita SAW, maka tertutuplah surat pintu kenabian, pintu kerasulan dan pintu wahyu. Pun begitu, wahyu tak akan datang, tak akan diberikan, tak akan diturunkan kepada sesiapa lagi selepas Nabi kita SAW. Tidak akan lagi nabi sebagaimana Nabi tahu untuk menjadi nabi ataupun rasul. Tapi 30 juzuk Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah SWT seperti mana tersimpan di dalam hati Nabi SAW. 30 juzuk yang sama juga tersimpan di dalam dada seorang hafiz Al-Quran dan juga hafizah Al-Quran. Jadi kita dapat bayangkan betapa mulia, betapa mulianya dada-dada mereka yang tersimpan di dalam dada Allah SWT. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत की औरतों को अल्लाह ने बड़ा एज़ाज़ शरफ बख्शा, जहालत के दौर से, जहालत की तारीखों से निकाला और वो मकाम अता फरमाया जो तारीख़ इंसानी में कभी और का सोचा भी नहीं। लेकिन एक खास तौर पर एहसान अल्लाह का खत्म नबूवत की बरकत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से जो एक औरत को नसीब हो रहा है, जो कि मेरी माएँ बहनें बैठ के बैठी हैं, जो भी औरत कुरान पाक को हिफ्ज़ करेगी उसको अल्लाह वो मकाम अता फरमाएंगे कि उसका सीना नबूवत के सीने के मुशाबे हो जाएगा। फरमाया कि पूरी तारीख़ इंसानी में कोई औरत नबी नहीं बनी, कोई रसूल नहीं बनी, किसी पे वही नहीं आई, लेकिन इस उम्मत की जो औरत कुरान पाक को महफूज कर लेगी, कुरान पाक की हाफिज़ा बन जाएगी, तो इंशाअल्लाह जैसे मर्दों का सीना अंबिया के सीने के मुशाबे, नबूवत के सीने के मुशाबे होगा, तो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जब कुरान पाक महफूज करेंगी तो उनका सीना भी नबूवत के सीने के मुशाबे हो गया। इससे पहले नबूवत, रिसालत, किताब कोई किसी और के हिस्से में नहीं आई, लेकिन कुरान पाक की हाफिज़ा क्या बनी, अल्लाह ताला ने उसके लिए इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि उसका सीना नबूवत के सीने के मुशाबे हो गया। Jadi dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan umat ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan kaum hawa, yaitu wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam majlis kita ini, dalam surau adalah kaum muslimin, hadirin hadirat, dan di sebelah kita muslimat sedang mendengar penyampaian ini. Jadi ketahuilah bahawa dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kedudukan kemuliaan kepada wanita-wanita di kalangan umat ini yang mana tidak pernah diberikan kepada wanita sebelumnya. Nabi atau Rasul dipilih di kalangan lelaki. Tidak pernah dalam sejarah kemanusiaan mana-mana wanita menjadi nabi ataupun mana-mana wanita menjadi rasul ataupun mana-mana wanita menerima wahyu daripada Allah SWT. Tapi dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, Allah telah bukakan pintu limpahannya, kurniaannya, beriannya, hatta kepada wanita juga, dari mana-mana wanita pun yang menghafal Al-Quran dan simpan Al-Quran di dalam dadanya, pun dia seorang wanita tetap jaga dan menyemati dada Nabi Muhammad SAW. Tetap dia mendapat kemuliaan seperti mana kemuliaan yang diberikan kepada para hadis di kalangan lelaki. Jadi ini kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mana-mana wanita tak boleh jadi rasul, tak boleh jadi nabi, tak akan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW dan Khatamul Anbiya wal Mursalin, Al-Quran ini juga bisa dihafal, bukan saja oleh lelaki, juga oleh dapat wanita. Apabila lelaki dan wanita menghafal Al-Quran dan menyimpan Al-Quran di dalam dadanya, maka dada kedua menyamai dada Nabi Muhammad SAW. हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु
सबसे बेहतरीन हदिया देता है, बेहतरीन हदिया करता है, वो बेहतरीन तालीम और तरबियत है। सबसे बड़ा हदिया कोई भी वालिद जो अपनी औलाद को देता है वो बेहतरीन तालीम और तरबियत है। ये नहीं फरमाया कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी तालीम, डिग्री, उसको और ऊंचे दर्जे की चीज़ें, डॉक्टरी, ये सब चीज़ें एक दुनिया की ज़रूरत तो है, अच्छा लाइफ स्टाइल की ज़रूरत तो है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुस्न अखलाक, हुस्न तरबियत, हुस्न तालीम, इसमें अल्लाह के हुक्म पहचाने, अल्लाह के नबी के हुक्म पहचाने, वालिदैन को पहचाने और माशरे के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, बेहतरीन दीनी तालीम और तरबियत से बड़ा हदिया कोई वालिद अपनी औलाद को इससे बढ़कर नहीं दे सकते। और नसीबी है उन उस्तादों की और वालिदैन की और मदरसे की इंतजामिया की जो इतना बड़े हदिये का के लिए बंदोबस्त कर पा रहे हैं। और एक हदीस तो मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको अल्लाह ताला मफहूम है, 3 बेटियां, 2 बेटी, 1 बेटी, इसको अता फरमाए और वो अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत का बंदोबस्त करें और उनका फरीज़ा अदा करके शादी करके अगले घर में भेज दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। आपने इस तरह इशारा फरमाया कि जन्नत में हम इकट्ठे इस तरह होंगे। ये हदीस बयान फरमा के हज़रत वालिद साहब फरमाते हैं कि वो लोग जो कौम की बच्चियों की तालीम और तरबियत के इंतजाम फरमा रहे हैं और मुसलसल फरमा रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मिस्ताक है इंशाअल्लाह। जिस तरह वालिदैन को अजर मिलेगा, वालिदैन को अल्लाह अता फरमाएंगे, इसी तरह जो इंतजाम करने वाले हैं, तालीम देने वाले हैं, तरबियत देने वाले हैं, इंशाअल्लाह इसी जुमले में इंशाअल्लाह शामिल होंगे। Tidak ada hadiah yang terlebih besar yang mampu diberikan oleh seorang ayah dan seorang ibu kepada anaknya, baik anak lelaki baik anak perempuan, melebihi daripada akhlak yang mulia dan pembelajaran yang baik, pengajian yang baik, ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim maknanya pengajaran, tarbiyah maknanya didikan. Itu menjadi manusia yang beramal. Tidak ada hadiah yang terlebih utama, terlebih besar, terlebih mahal, terlebih bernilai daripada seorang ayah itu berjaya menjadikan anaknya seorang insan yang berilmu dan beramal. Bukan walaupun seorang ayah mampu memberikan kepada anaknya kereta yang besar, rumah yang besar, perniagaan yang besar, uang yang banyak, kekayaan yang besar, tetapi yang terlebih besar adalah yang menjadikan anaknya seorang yang berilmu, yaitu anak mengenal hak Allah. Apakah hak saya sebagai hamba Allah kepada Allah? Apakah hak atas saya sebagai seorang umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hak atas saya sebagai seorang anak kepada budak saya? Apakah hak atas saya sebagai seorang jiran yang tinggal bersama jiran dan bermasyarakat? Apakah hak masyarakat atas saya? Apakah hak guru atas saya? Apakah hak adik-adik saya atas saya? Apakah hak kakak saya, abang saya, adik saya atas saya? Apakah hak makhluk Allah Ta'ala? Dia tahu, ya, dia dibekalkan dengan ilmu dan berakhlak. Dalam satu hadis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mana diberi Allah juga atau dua atau satu orang anak perempuan, lalu telah dijaga, diasuh, dididik anak tadi sehingga dengan pendidikan yang baik, asuhan yang baik, dengan penuh kasih sayang dan perasaan cinta, apabila anak tadi sudah besar dan menjadi seorang remaja, maka perintahkan anak tadi dengan pasangannya yang baik dan
dilepaskan pergi meninggalkan rumah yang selama anak perempuan tadi tinggal dalam rumah tadi, makan, minum dan berbasar dalam rumah tadi, dilepaskan pergi bersama-sama dengan suaminya. Selepas pergi dengan sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik tarbiyah, Rasulullah SAW, orang ini di akhirat nanti di dalam surga akan dekat dengan saya seperti dekatnya buah dari jari saya. Seperti dekatnya buah dari saya. Dekatnya. Orang itu akan dekat dengan saya dalam surga nanti seperti dekatnya buah dari saya. Ayah saya dan ibu saya bilang, yaitu Paling Muhammad Yasin nama berkata dalam nasihat-nasihat beliau, apabila beliau mendengarkan kelebihan hadis ini kepada majlis yang macam ini, majlis yang dihadiri oleh para pelajar, majlis yang dihadiri oleh para waris, majlis yang dihadiri oleh para asatizah, ustaz, dan majlis yang dihadiri oleh para peserta madrasah, maka kata beliau, kalau nanti ibu dan ayah yang mentarbiyah anak tadi dengan memberi makan dan cukup, memberi tarbiyah serta anak tadi menjadi orang yang berakhlak mulia, ayah dan ibu tadi akan dekat dengan Rasulullah seperti dekat kedua dan diri. Apatah lagi ustaz dan ustazah, para pesantren madrasah, mereka yang terlibat di dalam perjalanan madrasah, yang menentukan kelancaran madrasah, pembelajaran dan sebagainya, sehingga anak-anak orang-orang Islam, lelaki dan perempuan mendapat tarbiyah yang baik, mendapat pengajian dan ilmu yang baik, dan kedua sebagai manusia berakhlak mulia. Apakah ustaz dan ustazah tadi, apakah pentadbiran tadi, apakah ahli daulah puasa tadi, apakah penyembah tadi tidak akan terkait dengan Rasulullah SAW? Sudah pasti mereka juga akan hampir dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hampir dengan ibu dan ayah yang diberikan Allah Taala anak-anak perempuan baik tiga baik dua baik seorang, dan diperelokkan tarbiyahnya ibu dan ayah yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga ini. Begitu juga para pengurus madrasah, para ustaz dan ustazah yang mengajar anak-anak orang Islam, anak-anak lelaki, begitu anak-anak perempuan, sehingga mereka mendapat tarbiyah yang baik. Maka mereka yang insan-insan dan juga ustaz ustazah juga dan para ustazah juga ada juga jawatan kuasa juga semua akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dekat dan kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हाफिज़ कुरान का मकाम इरशाद फरमाते हुए अहादीस तो बहुत है, उसमें से थोड़ी जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कि जो हाफिज़ कुरान को कब्र में उतारा जाता है, उस कब्र की इतनी अहमियत है, इतना उसका मकाम है कि हम ताला आसमान से इतनी कसरत से लोग को उतारते हैं, जाओ उस हाफिज़ कुरान की कब्र को ज़ियारत करके आओ। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हज बैतुल्लाह के मौसम में उजाले गिराम जितनी कसरत से बैतुल्लाह शरीफ में मैदान अरफात में उतरते हैं, इसी तरह उस हाफिज़ कुरान की कब्र की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला आसमान को मुश्किल को उतारते हैं। Begitu juga dalam hadis, dalam banyak hadis berkaitan dengan kelebihan hafizah Al-Quran, Rasulullah SAW. Apabila seorang hafizah Al-Quran meninggal dunia dan dia tidak diberikan hadiran tanah kuburan, Allah Taala akan memerintahkan kepada malaikat, wahai para malaikat, pergilah dan berziarahlah kepada kubur hafiz itu, kepada kubur hafizah itu, maka para malaikat akan mendatangi kubur itu dengan begitu ramai sekali. Dalam hadis tersebut seperti ramainya orang-orang mendatangi Baitullah ketika musim haji. Ketika musim haji, ramai orang Baitullah, ramai orang berhimpun di medan Arafah, ramai jutaan. Begitu juga orang-orang malaikat, berjuta-juta malaikat akan datang menjalani kubur seorang hafiz Al-Quran. Betapa tingginya maqam seorang hafiz Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. हुफ़ाज़ की जमात आपको आपका मकाम समझ में आया? Wahai para hafiz sekalian, dia bertanya kepada kalian semua, adakah kalian semua sedar dan tahu betapa tingginya maqam dan kedudukan kalian semua? Sudah sedar atau belum?
इतना ऊंचा मकाम किसी और तबके के फजाइल को इतने सुने हैं begitu tingginya, begitu banyaknya kelebihan-kelebihan para hafal Al-Quran. Pernah kelebihan-kelebihan selain para hafal Al-Quran begitu banyak, seperti banyaknya kelebihan hafal Al-Quran. अल्लाह ने अपने खजानों की सबसे कीमती और बड़ी दौलत आपको अता फरमा दी है। सब ये अज़म करो कि इंशाअल्लाह इस नेमत की कदर भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे और इसकी लाज भी रखेंगे और ज़िंदगी की आखिर तक इसको संभालेंगे भी और इसको पूरी उम्मत को इंशाअल्लाह सिखाएंगे और फैलाएंगे और इस पर अमल भी करेंगे। Jadi mari sama-sama kita azam. Mari sama-sama kita azam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua muhajirah para hafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Allah Taala telah berikan kepada kita semua satu anugerah yang terbesar daripada azaman, satu pemberian yang paling agung daripada semua pemberian-pemberian, yaitu Allah memberikan kita sebagai penampung Al-Quran. Maka mari sama semua kita berazam untuk kita sentiasa menghargai nikmat ini dan kita akan sentiasa sedar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita semua berazam untuk menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, bukan saja menjaga, bahkan akan menghina, menghindarkan perkara-perkara yang berlawanan dengan nikmat ini, yang tak patut dilakukan oleh seorang hafiz Al-Quran. Kita akan menjauhinya dan kita akan ajarkan Al-Quran ini. Kita akan jaga supaya tak lupa. Kita akan ajarkan kepada orang lain dan kita akan amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita dan kita akan sebarkan ke seluruh alam. InsyaAllah. जब अल्लाह ताला ने अपनी दौलत अता फरमा दी है, आज मगरिब से पहले आधा पौना घंटा पहले मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मगरिब के बाद आपको कुरान पाक की हिफाजत के हवाले से कुछ तदाबीर, कुछ नसीहत करूँगा, तो आप वो नसीहत सुनने और उसका अमल करने के लिए तैयार हैं। Sebelum berikut dalam majlis kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan alumni madrasah ini, saya ada sebut bahawa insyaAllah dalam majlis kemarin ini saya akan kongsikan beberapa langkah-langkah dan tips-tips untuk penjagaan Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak hilang dari mereka kita. Adakah kalian semua bersedia untuk mendengarnya? एक हदीस है मुबारका मगरिब से पहले मैंने आपके सामने पढ़ी थी, फरमाया था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदुल कुरान फवल्लज़ी बियदी नफ्सी बियदी लहु अशद्दु तफस्सियन मिन al-ibil fi uquliha लहु अशद्दु तफस्सियन मिन al-ibil fi uquliha। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान पाक संभाल कर रखना, ख्याल करना। उस्तादों ने जिस तरह पे मेहनत की है, आज कुरान पाक आपको याद है, दसगाह को याद है, शहादत के वक्त आपको इम्तिहान दिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए, जिस तरह इम्तिहान में कामयाब हुए जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने कुरान पाक को इस तरह संभाल कर रखना। फरमाया कि ऊँट को रस्सी से न बांधा जाए, ऊँट रस्सी से निकल जाए काबू नहीं आता। कुरान पाक उससे ज़्यादा मशहूर है। कुरान पाक को ना देखा जाए, खोल में पढ़ा ना जाए, जुबान सुनाया ना जाए, इसकी बात पर ख्याल न किया जाए तो ये ऊँट से भी ज़्यादा जल्दी सीने से निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ कुरान पाक को संभालने की ज़रूरत है। Sudah boleh saya katakan seperti yang mana pokoknya adalah kita makan pokoknya Rasulullah SAW bersabda, wahai ahli Al-Quran, jagalah Al-Quran, peliharalah Al-Quran, kerana sesungguhnya demi zat yang awal di dalam zaman Al-Quran itu lebih cepat terlepas dan pergi meninggalkan dada-dada orang yang menghafalkan lebih cepat daripada unta yang terlepas daripada tali. Unta yang mana terlepas daripada tali dia akan melarikan diri sejauh yang mungkin, dan untuk bawa dia pulang ke tempatnya adalah satu perkara yang sangat sulit. Lebih sulit daripada itu adalah untuk mengingati Al-Quran yang telah berlaku. Dan lebih senang daripada itu ialah Al-Quran keluar daripada dada orang-orang yang tidak menjaga Al-Quran. Oleh itu mari sama-sama kita berazam daripada dalam
dalam hati kita dengan keazaman yang kuat, dengan sebenarnya keazaman kita akan jaga Al-Quran ini sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Seperti mana semasa kita berada di madrasah, hari-hari kita ulang Al-Quran, kemudian kita syahadah, semasa syahadah Al-Quran kita begitu mantap. Apabila kita ditunggu di mana saja kita beramal, begitu juga kita azam kita jaga kemantapan Al-Quran tetap kekal dalam jalan ini sampai akhir hayat kita insya-Allah. सहाबा किराम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मेहनत थी कि दिन तो अपने काम पे करते थे, लेकिन रात को वो कुरान पाक कसरत से पढ़ते थे कि बाद सहाबा किराम एक रात में बाद एक रकअत में पूरा कुरान मजीद, जिसमें हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला, ये नाम आते हैं जो एक रकअत में एक रात में कुरान पाक पढ़ने वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना कहा सहाबा को इजाज़त दे दी एक रात में पढ़ने की, और अक्सर तो मना फरमाते हैं कि 3 दिन से पहले जो कुरान पाक को मुकम्मल न करें। सहाबा की कोशिश होती है कि हर रात को मुकम्मल करें, लेकिन उमूमी इसकी इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है कि 3 दिन तक इजाज़त दे दी। और सहाबा किराम में से अक्सर का मामूल ये था कि पूरा कुरान मजीद वो 7 दिन में मुकम्मल फरमा लिया करते थे। Jadi Rasulullah SAW memberi penegasan supaya menjaga Al-Quran ini, maka pada dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang mana apabila mereka apabila mereka dapat Al-Quran, mereka menjaga sungguh-sungguh menjaganya. Banyak di antara para sahabat yang telah nama yang kita sebutkan dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Musayyab rahmatullahi alaihi. Ini adalah di antara nama-nama. Ada banyak lagi yang mana mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap hari Al-Quran. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sembahyang witir. Dalam satu rakaat saja dia mengatakan. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mana mereka berusaha gigih untuk mengatakan Al-Quran setiap hari saja. Tetapi bagaimana Islam demi kerana kasihankan, takut para sahabat radhiyallahu anhum mereka berusaha seperti kita, mereka ada kesibukan, ada yang berkata, ada yang berjaga, ada yang bekerja dan sebagainya. Setiap hari mereka melakukan rutin mereka, di malam hari mereka menghabiskan masa malam mereka dalam tilawati Al-Quran, membaca Al-Quran dalam salat. Ada yang baca dalam salat dan ada yang baca dalam Rasulullah SAW ketika menasihatkan takut supaya tidur malam sakit tidak sihat, maka Rasulullah SAW secara umumnya tidak membenarkan kepada sahabat mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ijazah secara umum 3 hari, 1 hari 1 juz. Jadi para sahabat terus mengkhatamkan Al-Quran di dalam masa 3 hari. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 3 hari. Tetapi umumnya kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka adalah mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 7 hari. Seminggu sekali mereka khatamkan. Seminggu sekali mereka khatamkan. Seminggu sekali mereka khatamkan. Inilah kesungguhan mereka dalam banyak membaca kalam Allah dan mengkhatamkan Al-Quran. मैं और आप सब जो हाफिज हैं, प्यारे हाफिज हैं, ये सोचते हैं कि गुज़श्ता रमज़ान से लेकर इस रमज़ान तक हमारे कुरान पाक कितने पूरे हो गए। क्या एक मरतबा भी 12 महीनों में कुरान पाक हमारा पूरा हुआ है? ये हर एक अपने आप से सवाल करेगा, जवाब ज़बान से नहीं देगा, दिल से पूछे दिल जवाब देगा। बस तकरीबन Mari kita sama-sama bersama kita untuk beberapa perkara di antara kita termasuk saya kita semua ni banyak di antara kita habis Al-Quran, di antara penghafal Al-Quran, tetapi sejak daripada tarikh yang sama ini tak lepas sampai tarikh yang sama hari ini berapa kali saya sudah menghafal Al-Quran. Tak perlu jawab oleh kita, ketuk saja hanya akan
Saya dalam tempoh masa 10 tahun berapa sudah saya khatam Al-Quran. Maka mari kita sabar ini kita. मेरी बात आएगा तो मशहूर बैठेंगे मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे को कुरान पाक शुरू करती है सुबह जुमे में और अगली जुमेरात को जब जुमेरात आती है तो 2 दुआएं करते हैं रोजा और सब कुरान पाक की 2 दुआएं अच्छी होती हैं 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पाक में समझ करते हैं Di dalam kita ada juga kaum dan muslimat kaum yang dulu kita mendengar dari kita ini. Ibu saya, alhamdulillah, setiap ibu berkhatam bermula dari hari Jumaat dia ada baca Al-Quran dan dalam kadar 4 minggu atau 5 minggu setiap hari dan pada tiba hari Khamis malam Jumaat. Maka pada hari Khamis dia akan berpuasa dan ketika berbuka puasa dia akan memanjatkan doa dengan 2 doa sekaligus. Yang pertama doa berbuka puasa, yang kedua adalah doa khatam. Inilah rutin beliau setiap hari. मेरे हज़रत वाले साहब उनकी उम्र 80 के करीब है बैठ के कमजोर हैं बीमार हैं मजदूर हैं बैठ के कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं जब तक हिम्मत थी तो खड़े होकर नमाज पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में कुरान पाक की जो 7 मंजिलें हैं तो वो कुरान पाक नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मंजिल हर रोज पढ़ते थे और 7 दिन में अपना कुरान पाक का नमाज Dulu ayah saya dalam kali membaca secara satu menjadi sekarang ini umurnya sudah secara tahun. Bayang dia terpusat, jalan pun susah, kena mimpi. Masa beliau masih kuat, menjadi amalan beliau, rutin beliau. Beliau akan menghantarkan Al-Quran dengan sepanjang hatinya seminggu sekali. Dalam sepanjang hari. Iaitu bacaan Al-Quran sebanyak 40 lebih dibaca dalam sembahyang nafil setiap tempoh khatam sekali. ये औकात का मजमा है अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका दिया फरमाया कि कुरान पाक याद करना है तो रमज़ान मुबारक में मुकम्मल 30 पारे तरावीह में सुनाने का एहतमाम करें जो कुरान पाक तरावीह में सुनाने का एहतमाम करेगा इंशाअल्लाह पूरा साल उसको फिक्र रहेगी कि मैंने कुरान पाक रमज़ान में सुनाना जो रमज़ान में सुनाएगा वो पूरा साल याद रखेगा जो पूरा साल पढ़ता रहेगा वो बड़ी आसानी से रमज़ान में तरावीह में 30 पारे मुकम्मल सुनाएगा Jadi dalam majlis kita kebanyakan adalah para Al-Quran. Maka kita secara usaha untuk kita menjaga agama kita adalah kita hendaklah menjaga tasbih Al-Quran di dalam tarawih 30 juz setiap hari. Sebelum kita tasbihkan dalam tarawih kita kena buat persiapan. Seseorang yang mana istiqamah mengatakan Al-Quran 30 juz dalam tarawih, insya-Allah dia akan sentiasa berfikir besar untuk jaga Al-Quran sepanjang tahun. Sesiapa yang menjaga Al-Quran sepanjang tahun, hari-hari baca Al-Quran dan kadar-kadar yang diberitahu, maka insya-Allah Taala tanpa susah dan sulit dia akan dapat mendengarkan Al-Quran 30 juz dalam sembahyang tarawih dengan lancar. Maknanya dua-dua adalah lazim betul. Siapa yang menjaga bacaan Al-Quran dalam tarawih, maka dialah yang akan menjaga Al-Quran sepanjang tahun. Kerana dia ada fikir, tuan-tuan yang nak menjaga dalam tarawih, maka siapa yang menjaga Al-Quran sepanjang tahun, dialah yang akan menjaga. Dialah orang yang paling berpotensi katakan Al-Quran yang berujung dalam tarawih. हमारे वाले साहब की उम्र 80 साल और उनको अपनी पुराने पाक के दरगाह से बाहर हुए तो 65 या 66 साल हो गए जब से दरगाह से बाहर हुए आप इस रमज़ान तक जो हुए गए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तरावीह में मुकम्मल पर सुनाने का भी नागा नहीं हुआ इस टाइम हलालत में है बीमारी में या मामूली में उसके बावजूद गुज़श्ता साल कुरान पाक तरावीह में सुनाने का नागा नहीं हुआ Ayah saya dapat Muhammad Yasir sama berkata telah selesai daripada hafal Al-Quran sudah selesai hampir 65 tahun. Sejak dia datang Al-Quran, sejak dia datang tahfiznya sampai hafal lepas
sudah 65 tahun tak pernah sekali pun dia konten ataupun dia terlepas daripada khatam Al-Quran 37 dari Quran. Sekali pun tak pernah. Sekarang dalam keadaan dia terlepas sejak 2-3 tahun lepas, dia sudah tak mampu lagi sembahyang dengan keadaan diri. Dia sembahyang dulu pun dalam keadaan sembahyang dulu pun di atas kursi pun dia masih lagi mampu mengkhatamkan Al-Quran 37 dalam sembahyang beliau. हमने अपने बचपन से देखा उसको होश में देखा कि जो 12 रात को तरावी में सुनाना होता उसको 12 से 15 फेरे देते 15 फेरे इसलिए नहीं कि पुराना पाठ को मिला के चल रहा है। रमजान में तमाम उम्मत को चाहे हाफिज है या गैर हाफिज है उनको तिलावत की कसरत का हुक्म है। रमजान में पुराना पाठ नाज़िल हुआ चाहे ये सारे रमजान जो है नुज़ूल कुरान का मौसम है और इसमें हमें कसरत से कुरान पाक पढ़ने का हुक्म है। और आप हमारे वालिद साहब जो 12 तरावी में सुनाना होता उसको कम से कम 12 14 15 फेरे देंगे फिर मुसल्ले में तशरीफ लाते थे। आपको इसमें बड़ा बहुत बड़ा उसवा है तरीका है। जब इस तरीके से कुरान पाक को याद करोगे जिक्र करोगे सारी जिंदगी कुरान पाक दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा। आप जिंदगी में काम करते चला जाएगा बेहतरीन याद रहेगा कभी भूलने के इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं। Sejak kami masih kecil dan kami mula dapat membezakan yang baik dan buruk. Sejak pada hari itu, saya melihat ayah saya yang dari Kalimantan itu salah orang satu apabila jumpa bulan Ramadan, maka setiap malam kadar bacaan adalah satu setengah lebih kurang juzuk yang dia nak baca dalam tarawih. Juzuk yang dia nak baca dalam tarawih dia ulang 15 kali. Juzuk yang dia nak baca dalam tarawih dia ulang berapa kali? 15 kali. Bukan kerana dia kalian, bukan kerana Al-Qurannya lemah, tetapi kafaratul tilawah, memperbanyakkan tilawah itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita, memerintahkan semua kaum muslimin muslimat memperbanyakkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan sangat sinonim dengan Al-Quran. Kerana dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan pada malam dipanggil Lailatul Qadar, pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini sangat mempunyai kaitan yang rapat dan sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Al-Quran sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Oleh itu, wahai jemaah para hafid sekalian, para hafizah sekalian, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan kita mencontohi guru kita, syekh kita atau guru kita yang mana begitu bersungguh-sungguh menjaga Al-Quran, begitu asyik mentilawahkan Al-Quran. InsyaAllah kalau kita juga menjaga Al-Quran dan mengambil langkah-langkah penjagaan yang seperti rupa, InsyaAllah sampai akhir hayat Al-Quran tak ada lupa. Sampai akhir hayat Al-Quran tak ada lupa. Ada kadang-kadang kita syahadah Al-Quran kita tak berbanyak, tapi lulus sudah. Tetapi dengan berkat kita ulang, kita jaga sepanjang tahun dan sabar tahun, setiap tahun kita menggunakan Al-Quran, setiap hari kita ulang, maka Al-Quran kita akan semakin mantap. Ketika syahadah tak mantap, tetapi dan tahun berganti tahun Al-Quran semakin mantap. Tahun berganti tahun Al-Quran semakin mantap. 10 tahun bersatu Al-Quran lebih mantap. 20 tahun Al-Quran lebih mantap. Betul. Semakin dijaga, semakin dijaga. Bang Bukhari rahmatullah अलैह, Bang Bukhari rahmatullah अलैह के बारे में आता है, अय्यम के बारे में आता है। मेरा रमजान की हर रात में हर दिन में कुरान पाक पूरा करते हैं। तरावी में कुरान पाक 61 कुरान पाक एक रमजान में पूरा करते हैं। शेख वादिद मौलाना मोहम्मद अकबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो लिखते खुद कि मेरी बेटियां घर के काम काज में कर रही हैं मस्तूरा, लेकिन 12, 15, 16, 17 मारे रमजान में उनको आसानी से पूरा कर देते हैं। तो मेरी बहन माएँ ये रमजान में कुरान पाक
तिलावत की कसरत और उम्मत के हुफ़ाज़, उम्मत के लोग कुरान पाक की तिलावत की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान पाक में भी और रमज़ान में इंशाअल्लाह हक़दार होने की हम नियत करेंगे। Jadi Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan juga Imam Bukhari rahmatullah alaih adalah di antara imam yang mana disebutkan bahawa mereka ini adalah dari kalangan insan-insan yang mana pada bulan Ramadan mereka membacakan Al-Quran sekali di siang hari, sekali di malam hari. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. 20 hari yang berbeda, 60 hari dan satu kali lagi khatam Al-Quran di dalam sembahyang malam. Berapa kali? 61 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maulana Zakaria rahmatullah alaih menyebut dalam kitab Fadilah Al Amal bahawa dia kata saya begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu bergembira apabila saya melihat di kalangan ahli keluarga saya yang muda yang perempuan di bulan Ramadan mereka begitu asyik dan begitu banyak bertilawat Al-Quran di samping rutin harian menguruskan rumah, menguruskan kerja-kerja rumah, menyiapkan jauh makanan untuk bersahur dan berbuka puasa dan sebagainya, masih lagi mereka berkesempatan untuk mentilawati Al-Quran setiap hari 15 juz. Wanita di rumah masih lagi berkesempatan untuk ulang membaca Al-Quran, mentilawati Al-Quran secara melihat berapa juz? 15 juz sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjaga Al-Quran. जो भी है 3 वाले 2 वाले मतलब आखिर दर्जे के 1 वाला अदो कुरान पाक को सुनाने का इस्तेमाल कर ले और वो वाला सुन्नतों में नमाज़ों में पढ़ने का इस्तेमाल कर ले। हम इंडोनेशिया में थे, थाईलैंड में थे, मलेशिया में थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की चीज़ सुनी, सीखी, बड़ों को देखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शागिर्दों को फोन करते हैं ऑनलाइन, पाकिस्तान में हमारे शागिर्दों को जो हम दोबारा सुनाते हैं। अभी आज यहाँ पर होमस्टे में थे, एक घर में बुलाया, शुरू करके शुरू हो गया। माला हम मारूफ साहब बशीर लाल के साथ उनके साथ एक शागिर्द बैठा हुआ था, वो तो सुनाना शुरू कर दिया। हमें अपना कुरान पाक सुनाने के बहाने तलाश करने चाहिए। बहाने जिस तरह सोशल मीडिया, मोबाइल इस्तेमाल करने का हमारे पास बहाना इंटरनेट का हो, इस पर जाके खबर हो जाए। जिस तरह हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, कुरान पाक का काम इससे बहुत ज़्यादा है कि कुरान पाक की तिलावत के लिए, इसको याद करने के लिए, इसको सुनाने के लिए हमारी तबीयत इससे ज़्यादा बेचैन हो जाए। आम नास है, हाफिज़ है, गैर हाफिज़ है, सबको चाहिए कि रमज़ान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल मोहतात कर दें और इन हुफ़ाज़ को चाहिए कि कुरान पाक का शानदार याद करें और तबीयत में कुरान पाक पढ़ने की, सुनाने की वो कैफियत हो जाए जो हमारे लिए एक इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करने की कैफियत है। इस तरह की बेचैनी हमारे अंदर तरफ ज़ाहिर होगी तो इंशाअल्लाह कुरान पाक हमेशा के लिए हमारे सीनों में महफूज हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों को, अपने शागिर्दों को पूरी उम्मत को कुरान पाक से इंशाअल्लाह पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। जो कहा गया है अल्लाह इसको कबूल फरमाए, मुझे भी आप लोग ये सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें सबसे पहले मुझे फिर उम्मत के हुफ़ाज़ को, हमारे सारे शागिर्दों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Jadi dia kata kita kedua ataupun lantas terus menjaga Al-Quran ialah tilawat harian, bacaan harian, ulangan harian. Ulangan harian yang mana Allah Subhanahu Wa Taala. 3 juz setiap hari adalah langkah yang paling selesa untuk kita menjaga Al-Quran supaya Al-Quran kita bukan sedekah lupa bahkan seperti hari Rasulullah. Kadang-kadang tak boleh dibaca, tak boleh dibaca satu juz setiap hari. Dengan cara kita tasmihkan, kita mendengarkan kepada anak murid kita, kita mendengarkan kepada anak-anak kita, kita mendengarkan kepada ibu kita, kita mendengarkan kepada kawan-kawan kita. Inilah yang akan dilihat dalam pembukaan guru-guru kami, ayah saya dan juga Rasulullah.
Alhamdulillah, kami mencuba, kami pun akan menjadi cuba untuk meniru dan menjaga mencontohi usaha-usaha untuk menjaga Al-Quran seperti yang kami lihat dalam kehidupan para pemain. Alhamdulillah, dalam safar ini saya berkesempatan pergi ke Indonesia, berkesempatan pergi ke Thailand dan di Malaysia, boleh dikatakan banyak negeri yang saya telah pergi dalam safar saya kali ini. Alhamdulillah, saya diberi Allah berdoa kesempatan taufik saya untuk memperkenalkan Al-Quran kepada kenalan-kenalan saya. Saya dulu saya kenal masa saya berada di Indonesia, saya sedang bersiap-siap untuk sarapan, maka saya lihat Pak Jamil sedang mendengarkan Al-Quran melalui telefon kepada anak murid dan berkata. Dia sedang tasbihkan Al-Quran, mananya anak murid berkisah sedang semak membaca Al-Quran melalui telefon. Melalui telefon. Ya. Dan alhamdulillah saya pun dia semua dapat saya pun di sini pun tadi saya tengok masa saya berangkat ke sini sebelum maghrib tadi juga tenang, maka kita duduk kenderaan, maka dia panggil untuk orang belajar dan duduk ambil Al-Quran dan terus tasbihkan itu 20 menit. Mananya apa dia mereka sentiasa mencari kesempatan, bukan menunggu kesempatan tak datang. Dia akan mencari kesempatan untuk memperdengarkan, untuk memperdengarkan Al-Quran. Jadi inilah yang kita kena usahakan. Kita sentiasa mencari kesempatan dan melapangkan masalah. Seperti mana hari ini zaman mobile. Zaman mobile. Setiap orang punya kesempatan, bahkan banyak kesempatan dalam melayani sosial media, WhatsApp dan sebagainya. Kalau orang internet ada, dia pergi ke mana-mana tempat yang tidak ada tidak ada orang, tidak ada lain, maka dia akan jadi sebuah salah satu bahkan lain. Dengan pada ustaz, kalau maka dia akan jadi resah. Begitu juga akan ditinggalkan resah. Bagaimana kita sentiasa resah mencari peluang untuk melakukan. Kita menjadi resah mencari peluang untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mentasbihkan Al-Quran, untuk menggunakan Al-Quran. Jadi hari ini itulah yang kita usahakan. Bagaimana kita nak tukarkan keresahan kita, nak tukarkan kecemasan kita, rasa cemas sebagainya, cemas kepada keadaan lain, kepada cemas mendengarkan Al-Quran. Cemas, susahkan. Jadi macam sentiasa resah kalau saya mendengarkan Al-Quran. Ini yang kita lakukan. InsyaAllah dengan kisah-kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan tekankan Al-Quran dalam hati kita. Dan kita lihat azam insyaAllah kita akan contohi masyarakat kita insyaAllah. Dan segala nasihat yang telah disampaikan kepada kita mudah-mudahan kepada saya juga hadirin sekalian diberi Allah untuk beramal dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. InsyaAllah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.